Karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu. Dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali sahabat-sahabat yang lain masuk dulu. Boleh share ya, boleh share dengan sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kongsi share pada sahabat-sahabat. Saya tunggu sahabat-sahabat yang lain masuk lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika Syamsiah, Masya Allah. Dia jemput-jemput masuk lagi, Masya Allah. Kak Hawa Idris, Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Fatimah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Mari kita meramaikan lagi dalam majlis ilmu. Boleh kongsi-kongsi, share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Hawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fatimah. Ahlan wa sahlan. Okey, Masya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha
شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah. Allah ibarik fihina jami'an. Moga Allah berkati kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masya Allah. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, hari Sabtu hari ini. Masya Allah, hari yang semua orang menanti-nantikan. Hari mengundi ya, Masya Allah. Jadi semoga Allah memberkati, memberikan kita semua kesihatan, memudahkan segala urusan. Dan Masya Allah, marilah sama-sama pada pagi yang penuh barakah ini bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita semua nikmat. Nikmat kehidupan, nikmat yang besar yang perlu sentiasa kita syukuri, iaitu nikmat iman, nikmat Islam. Masya Allah. Seterusnya terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput Ustazah pada hari ini untuk berkongsi dengan semua tentang surah Al-Mulk, bersahabat dengan surah Al-Mulk. Tapi sebelum tu, Masya Allah, marilah sama-sama kita mulakan dulu majlis ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah, Alhamdulillah, Masya Allah. Okey, Masya Allah, Ustazah teruskan kepada perkongsian hari ini, Masya Allah. Tapi sebelum Ustazah masuk kepada, terima kasih Kak Syamsiah, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk kepada tentang surah Al-Mulk ni kan, Masya Allah, Ustazah nak tanyalah dengan semua kan, Masya Allah. Semua, Masya Allah, para jemaah, kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah semua, para muslimin, muslimat semua, pernah masuk kelas tadabbur kan, Masya Allah. Tadabbur surah-surah Al-Quran, Masya Allah, ayat-ayat dalam Al-Quran. Tapi apa maksud tadabbur? Pernah tak terfikir apa maksud tadabbur? Sebelum kita belajar fiqh, kita belajar tadabbur, kita belajar apa saja, kita perlu tahu maksud. Apa istilah tu maksudnya, Masya Allah. Jadi subhanallah, maksud tadabbur adalah kita perlu menghayati, kita perlu mengambil pengajaran dan kita perlu beramal. Ada 3 poin. Menghayati ayat yang dibacakan, kemudian apa pengajaran yang kita perolehi daripada ayat tersebut, seterusnya beramal. Sebelum saya masuk tentang bersahabat dengan surah Al-Mulk kan, jadi saya nak tekankan tentang tadabbur ni. Jadi Masya Allah, subhanallah, apa hukum kita bertadabbur Al-Quran ni? Apa hukum dia? Tak apa, kalau siapa yang pernah mendengar kuliah-kuliah Ustazah, saya suka tanya soalan. Tapi jangan risau, Ustazah tanya, Ustazah jawab. Okey. Jadi Masya Allah, tadabbur hukum dia adalah wajib bagi kita semua orang Islam. Jadi subhanallah, kita perlu memahami apa yang kita baca.
Subhanallah, Masya Allah, saya yakin para jemaah semua Masya Allah sentiasa mengamalkan surah Al-Mulk kan, Masya Allah. Tapi satu kekurangan kita adalah kita baca tapi kita tak faham. Kita baca tapi kita tak tahu apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi subhanallah, kita perlu memahami surah-surah dalam Al-Quran. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia mentadabbur surah Al-Baqarah mengambil masa selama 8 tahun. Jadi subhanallah, memang makan masa kita nak mentadabbur, memahami, menghayati, ambil pengajaran apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Tapi itulah satu kewajipan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Kita perlu tahu apa yang Allah perintahkan. Kita perlu tahu apa yang Allah larangkan. Jadi subhanallah, jadi Ustazah nak mengajak kita semua daripada saat ini, Masya Allah, sama-sama selepas ini kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran supaya kita faham apa yang kita bacakan. Al-Fatihah sendiri, Masya Allah, kita bacakan setiap hari. Tapi apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita, apa yang ingin Allah berikan kita rasa apabila kita membaca surah tersebut. Jadi subhanallah, Masya Allah, satu kewajipan kita untuk memahami Al-Quran. Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita pegang, pegangan kita. Bukan kita pegang, kelik je. Tak. Kita pegang, kita faham, kita ambil tahu apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi subhanallah, Masya Allah, bila seseorang baca Al-Quran tapi dia tak faham apa yang perlu dia rasa. Bila kita baca Al-Quran, kita tak faham apa yang perlu kita rasa. Kita perlu ada rasa sedih. Kita tak faham apa yang kita baca. Kalau kita suruh anak-anak kita pergi belajar kat sekolah kan, kita mesti nak mereka faham apa yang mereka belajar. Kalau tidak, pergi belajar tak tahu apa-apa kan. Jadi tanya anak-anak belajar apa kat sekolah tadi, entahlah, tak tahu apa belajar. Jadi subhanallah, pemahaman itu amat penting. Kita buat apa saja, kita kena faham. Belajar matematik, formulanya, Masya Allah. Tapi kita kena faham apa, macam mana kalau soalan-soalan yang datang kepada kita, bagaimana kita nak memahami formula itu, nak letakkan dalam soalan-soalan dan sebagainya. Jadi Masya Allah, perlu kita merasa sedih, merasa ya Allah, banyaknya ayat-ayat Quran yang aku tak faham lagi. Perlu ada rasa tersebut. Jadi subhanallah, beza orang beriman dengan orang munafik bila melakukan perkara yang berdosa, yang bersalah. Maknanya kita kalau tidak cuba untuk memahami Al-Quran, ada satu perkara yang amat-amat sedih sekali. Sebab bila ditanya, kita pegangan kita adalah Al-Quran, tapi kita tak faham apa yang kita baca. Jadi subhanallah, bila orang yang beriman, dia beriman, disebut orang-orang yang beriman, disebut dalam hadis Nabi SAW, yang mana mafhum dia, apabila seseorang yang beriman itu melakukan perkara yang dosa lah, maknanya satu kewajipan, bila tidak mengambil tahu tentang pemahaman Al-Quran, dia adalah satu perkara yang dosa. Kita tak tahu apa yang Allah perintahkan, kita tak tahu apa yang Allah larangkan. Jadi Masya Allah, bila seseorang yang beriman, dia perlu ada rasa bersalah bila tidak memahami Al-Quran. Dan perasaan itu disebut dalam hadis Nabi SAW, seakan-akan seperti rasa gunung nak menghempap di kepalanya. Masya Allah. Bila kita baca tu, ya Allah, aku tak faham, sedih, ya Allah, berikan aku kefahaman. Ya subhanallah, Masya Allah. Manakala orang-orang munafik, mereka apabila melakukan perkara-perkara yang bersalah, yang berdosa, mereka ni rasa seperti seakan-akan menghalau lalat je. Macam tu. Ini mafhum kepada hadis Nabi SAW. Maknanya bila kita ni baca Al-Quran, tak apalah, tak faham pun tak apa, yang penting baca. Tidak, kita perlu ambil berat tentang pemahaman Al-Quran. Jadi Masya Allah, kenapa Ustaz sebutkan tentang pemahaman tadabbur Al-Quran ni? Masya Allah, kalau kita lihat hadis Nabi SAW tentang kelebihan surah Al-Mulk ini, disebut inna suratan min Al-Quran 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah. Sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran mempunyai 30 ayat yang mana akan memberi syafaat, memberi pertolongan li sahibiha, kepada sahib. Dalam hadis ini tidak disebut liqari'iha, dia tidak sebut kepada pembacanya, tetapi sebut kepada sahib. Kita belajar sahabat kan, kepada sahabatnya. Ataupun kalau kita belajar bahasa Arab kan, kalau kita pergi ke negara-negara Arab, disebut sahibul bait, kata, iaitu pemilik kepada rumah. Jadi subhanallah, memberi syafaat kepada sahabatnya, memberi syafaat kepada pemiliknya.
Kita kalau nak jadi sahabat, kita kena faham apa yang sahabat kita suka. Kita perlu faham apa sahabat kita, maknanya bagaimana diri dia, siapakah dia, nama dia siapa, kita kena tahu. Jadi Masya Allah, bila kita baca surah Al-Mulk, kita nak dapat syafaat, kita perlu faham apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Perlu sangat ambil tahu tentang perkara ini. Sebab bila kita baca dengan faham, Masya Allah, tabarakallah, menghasilkan rasa. Siapa yang pernah pergi umrah, buat umrah, buat haji kan, Masya Allah. Kalau siapa pergi sana, kita boleh dengar syekh-syekh kan baca surah. Kita tak faham pun, tapi subhanallah boleh menyentuh perasaan kita. Berterawih di sana kalau bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah kan, subhanallah. Belakang ni bergambu-gambu air mata, kita menangis. Walaupun kita tak faham apa yang dibaca. Sebab yang membaca itu faham apa yang dibaca. Jadi subhanallah memberi kesan kepada kita yang mendengarnya, Masya Allah. Sebab dibaca tu bila cerita tentang neraka, dibaca dengan rasa takut. Ya Allah, Allah sudah menceritakan tentang azab neraka. Kita ni baca azab neraka tapi tak ada rasa apa-apa. Jadi subhanallah, perlu kita faham untuk menghasilkan, untuk melahirkan rasa bila kita membaca ayat-ayat surah-surah dalam Al-Quran. Jadi Masya Allah, disebut juga dalam hadis ini tadi, memberi syafaat kepada sahib, kepada sahabat ataupun pemilik kepada surah tersebut. Kita ni nak jadi pemilik, kita kena tahu macam mana rumah kita. Kalau macam pemilik rumah, dia kena tahu rumah ni macam mana, keadaan rumahnya, Masya Allah kan. Jadi subhanallah, dia kena tahu. Dia tak boleh ada rumah macam tu, dia kena ambil tahu, dia kena faham, dia kena tahu bagaimana keadaan rumah ni, Masya Allah. Jadi subhanallah. Jadi subhanallah, Ustazah nak mengajak kita sama-sama selepas ni, bila kita membaca surah Al-Mulk, kita tahu apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Subhanallah, bila kita belajar, kita faham Al-Quran ni, Masya Allah, terlalu banyak ya Allah nak jentik hati kita. Terlalu banyak ya Allah nak kita fikir tentang subhanallah kejadian-kejadian Allah, tentang ciptaan Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, Masya Allah, dalam surah Al-Mulk juga disebut juga hadis Nabi SAW yang lain, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr, iaitu surah Al-Mulk ni penghalang. Ia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembacanya daripada azab kubur. Jadi subhanallah, macam mana kalau seseorang tu baca tapi dia tak faham apa yang dirasa. Sebab ni kalau kita faham, subhanallah, surah Al-Mulk ni, Masya Allah, menceritakan tentang kekuasaan Allah. Seterusnya nanti di ayat yang ke-7 ke-8 macam tu diceritakan pula azab-azab Allah. Jadi Masya Allah, bila seseorang tu faham, kemudian Allah menceritakan tentang orang kufur yang mana diazab ke dalam neraka, bagaimana keadaan neraka yang begitu marah apabila dicampakkan orang-orang kafir ke dalam neraka. Jadi Masya Allah, bila kita baca tu akan membuatkan kita merasa takut melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni subhanallah perlu sebenarnya ada rasa takut kepada Allah. Wajib. Rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa pengharapan kepada Allah. Yang mana setiap hari kita baca dalam surah Al-Fatihah, ada 3 rasa ni yang kita kena lahirkan bila kita membaca surah Al-Fatihah. Pernah Ustazah buat satu slot, yang mana Ustazah buat slot Al-Fatihah 3 rasa. Yang mana memang kita perlu lahirkan rasa. Sebagai contohlah, kita berzikir kan, kita berzikir setiap hari. Kita zikir tapi kita tak faham apa yang kita zikir, maka dia tak melahirkan rasa. Kita baca istighfar sebagai contoh, astagfirullah kan, tanpa kita faham kita sedang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita sedang minta ampun dengan Allah, tapi dalam keadaan kita sambil lewa, dalam keadaan kita bercepat-cepat macam tu kan, tanpa kita rasa. Kita dengan manusia memohon kemaafan. Contoh, kita buat kesilapan dengan suami kita, macam mana keadaan? Abang, minta maaf bang, sorry. Kita cakap tu dengan rasa, betul tak? Kita minta maaf tu dengan rasa, dengan betul-betul mohon kemaafan daripada suami kita. Tapi dengan Allah, kita tak betul-betul berzikir dengan rasa. Astagfirullahalazim, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Jadi pemahaman tu perlu tak? Perlu. Pernah ada soalan yang ditanya oleh jemaah saya. Dia tanya, Ustazah, zikir mana yang saya nak baca? Terlalu banyak, Masya Allah, zikir-zikir yang diajar oleh para asatizah.
Kan kita lihat kan, Masya Allah para asatiza. Pagi zikir ni, petang zikir ni, tengah hari Ustazah Asma'an kongsi ni, Ustazah Nafizah kongsi ni, macam-macam asatiza kongsi. Kemudian mana satu saya nak baca Ustazah? Banyak sangat dah pening dah mana saya nak baca. Jadi saya cuma tanya satu je. Yang mana satu zikir yang kamu faham? Sebab faham itu amat penting. Terlalu penting, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat mengundi Encik Rashid, Masya Allah. Jadi, Masya Allah, kita memang perlu memahami setiap apa yang kita baca. Setiap apa yang kita zikir. Ketika Ustazah di Mekah dulu, Ustazah belajar di sana, Alhamdulillah. Jadi ketika membawa jemaah umrah, Ustazah Mutawifah, adalah makcik-makcik kan, bawa buku umrah kan. Jadi Masya Allah, baca macam doa dalam tu kan. Makcik-makcik ni nak tawaf ni dia baca. Pegang buku sambil jalan, baca dalam tulisannya kecil kan. Baca Bismillahirrahmanirrahim, betul-betul tengok. Kata, makcik baca apa ni makcik? Kata, makcik baca doa ni Ustazah. Tawaf yang pertama kena baca doa ni, takut tak sempat ni baca. Saya kata, makcik faham ke tak baca ni? Tak tahulah, dia kata kena baca doa ni tawaf yang pertama. Saya kata, makcik tutup. Tutup ni makcik doa lah apa makcik nak doa. Tak perlulah baca kalau makcik tak faham. Kita nak baca doa pun, kita kena faham apa yang kita doa. Rugi kita baca, kita tak tahu apa yang kita doa. Dengan salah barisnya, dengan salah hurufnya. Jadi penting sebenarnya kita kena faham apa yang kita baca. Jadi berbalik kepada surah Al-Mulk tadi. Bila disebut tadi, hadis yang kedua menceritakan tentang surah Al-Mulk ni boleh menjadi asbab kepada penghalang, penyelamat daripada azab kubur. Kenapa penyelamat kepada azab kubur? Sebab bila kita faham apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, yang mana dalam surah ini ada menceritakan tentang azab neraka, jadi Masya Allah kita akan takut. Kita akan bila baca ayat yang ceritakan tentang neraka, kita perlu ada rasa takut. Kita perlu meminta dengan Allah, ya Allah jauhkan aku daripada azab neraka ya Allah. Kita perlu tahu, perlu rasa itu. Jadi Masya Allah, jadi bila kita rasa takut menghalang kepada kita untuk melakukan dosa, untuk melakukan maksiat dan sebagainya. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW menyebut, kana Rasulullah SAW la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzilu as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Itu dua surah yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur adalah surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Jadi masya-Allah, selepas ni marilah kita baca, kita faham. Kita masuk kelas-kelas tadabbur tentang surah-surah ni. Jadi bila kita baca tu subhanallah, memberikan kita rasa dalam kita membaca surah yang kita baca tersebut. Jadi berbalik kepada surah Al-Mulk ni, masya-Allah. Kalau kita baca surah Al-Mulk ni, saya akan kongsikan sedikit tadabbur surah Al-Mulk ni untuk kita faham. Di muka surah yang pertama ni saja, masya-Allah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita faham? Apa yang para jemaah semua faham daripada apa yang Ustazah baca tadi? Masya-Allah. Jadi masya-Allah, sebenarnya tabarak daripada perkataan al-barakah. Kita selalu tengok kan, berkat, semoga memberi keberkatan. Apa maksud berkat tu? Apa sebenarnya maksud berkat? Sebenarnya berkat al-barakah itu maksud dia kasratul khair wa dawamuha, iaitu kebaikan yang banyak dan berterusan. Jadi masya-Allah, tabarak ini iaitu yang maha banyak memberi kebaikan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah terlalu banyak memberikan kita kebaikan, memberikan kita nikmat. Subhanallah, kita ni selalu memandang satu ujian, kita tidak melihat nikmat yang masih terus diberikan kepada kita. Subhanallah, ini mengingatkan kepada kita maha baiknya Allah yang sentiasa memberikan kita pelbagai kebaikan. Masya Allah, yang memberikan kita pelbagai nikmat. Masya Allah. Jadi subhanallah, maha suci Allah yang banyak memberikan kebaikan kepada kita. Allazi, yang biyadihi, di tangannya, di tangan Allah SWT ada apa? Al-Mulk. Okay, kalau cerita tentang Al-Mulk, berhati-hati bila kita baca Al-Quran, salah baris, boleh salah makna dia. Yang mana kalau Malik membawa maksud raja, Malak membawa maksud malaikat, Mulk yang kita baca dalam surah Al-Mulk ni, Mulk membawa maksud kerajaan. Jadi masya Allah,
Satu perkataan, beza baris, boleh beza makna dia. Subhanallah, Masya Allah. Seronok bila kita faham tahu sebenarnya, Masya Allah. Jadi, bila kita baca mulk, iaitu kerajaan. Di tangan Allah, semua kerajaan. Apa maksud kerajaan sini? Semua. Kerajaan bumi, kerajaan langit, kerajaan di akhirat nanti. Semua kerajaan. Semua di tangan Allah. Kenapa disebut di sini di tangan? Tidak disebut walahul mulk. Kalau kita baca ada surah lain menyebut walahul mulk, baginya kerajaan. Tapi dalam surah Al-Mulk ni disebut biyadihil mulk. Di tangan Allah semua kerajaan. Menunjukkan subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Sekiranya sesuatu perkara berada di tangan kita, kita lebih senang untuk melakukan apa yang diingini. Kan, betul tak? Jadi Masya Allah, menunjukkan kekuasaan Allah ini, memiliki kerajaan ini, boleh melakukan ikut apa yang diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dikehendaki. Masya Allah. Disambung lagi ayat seterusnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala, dan dialah ala setiap sesuatu, qadir, maha berkuasa. Jadi Masya Allah, tabarakallah, di sini disebut Masya Allah digabungkan kerajaan dan juga kuasa. Masya Allah. Kenapa digabungkan kerajaan dan juga kuasa? Persoalannya. Jawapannya adalah Allah menggabungkan kerajaan dengan kuasa. Sebab ada manusia yang memiliki kerajaan tapi dia tak ada kuasa. Dia tak ada kuasa. Sebagai contohlah Firaun. Firaun dikata dia ada kerajaan. Kerajaan dia lah. Tapi subhanallah, saat dia tenggelam dalam lautan tu tadi, dia ada kuasa tak untuk melepaskan diri daripada tenggelam tersebut? Dia tak ada kuasa. Walaupun dikata dia memiliki kerajaan ketika itu, tapi dia tidak berkuasa untuk menyelamatkan diri daripada tenggelam dalam laut. Jadi Masya Allah, bagi Allah bukan saja memiliki kerajaan, dan Allah berkuasa di atas kerajaan tersebut. Jadi subhanallah, ayat yang pertama ni, persoalan lagi Ustazah nak timbul. Apa mesej yang nak disampaikan dalam ayat ni? Apa mesej? Tak apa, Ustazah tanya, Ustazah jawab. Jadi Masya Allah, mesej dia yang pertama sekali, Allah nak memperkenalkan dirinya. Allah nak kita kenal Allah. Allah nak kita hormat dengan Allah. Kita kalau kita lihat macam raja yang memiliki kerajaan, pemimpin yang memiliki kerajaan, kan? Jadi Masya Allah, kita akan hormat dengan dia kerana ada kuasa yang dimiliki ketika itu. Kan? Jadi Masya Allah, bila kita tahu Allah ini memiliki kerajaan, bukan saja kerajaan bumi, kerajaan akhirat, kerajaan langit dan sebagainya. Jadi Masya Allah, kita akan menghormati Allah. Kita akan melihat hebatnya Allah. Begitu berkuasanya Allah di atas kerajaannya. Masya Allah. Jadi Masya Allah, tabarakallah, ayat yang pertama ni nak kita kenal Allah. Jadi subhanallah, dah kenal dah sikit. Saya tanya lagi. Jadi Masya Allah, kita sambung lagi ayat yang seterusnya untuk menambahkan lagi kita mengenali pencipta kita, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebut kita kenal Allah, tapi sebenarnya kita tak kenal sangat Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu tentang kejadian-kejadian Allah, tapi jangan kamu fikir tentang zat Allah. Jadi Masya Allah, ayat yang kedua ni Masya Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di sini mulalah Allah nak memperkenalkan, memberitahu kepada kita antara kuasa-kuasa Allah adalah alladzi, yang khalaqa, menciptakan, al-maut, kematian, wal hayah, dan juga kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua, ayyukum, yang manakah antara kamu, ahsanu amala, yang paling terbaik amalannya. Baca ayat ni, faham betul-betul amal dalam kehidupan. Apa yang saya nak sampaikan? Yang mana dalam ayat ni menjelaskan kepada kita antara kekuasaan Allah SWT yang Allah nak perjelaskan kepada kita adalah Allah ciptakan kematian dan juga kehidupan. Satu persoalan. Kenapa dalam ayat ini Allah menyebut mati dulu kemudian hidup? Kita ni hidup dulu ke mati dulu? Mana dulu? Mana dulu kita rasa? Ada pendapat ulama mengatakan kita ni daripada tiada kepada ada, iaitu kematian, kemudian barulah kehidupan. Ada pendapat yang paling rajih, iaitu paling maknanya paling banyak, yang mengatakan bahawa kita ini dihidupkan dulu kemudian baru dimatikan. Jadi Masya Allah, kenapa dalam ayat ini Allah sebut mati dulu? Tidak Allah sebutkan hidup dulu.
Hakikatnya pendapat para ulama lebih mengatakan bahawa kita memang hidup dulu baru mati. Sebab apa? Yang pertama sekali, kerana Allah nak menjelaskan kepada kita bahawa kematian itu penting. Nak ingatkan kepada kita, kematian itu penting. Dia adalah proses untuk kita maknanya kembali kepada kehidupan yang kekal selamanya, iaitu di akhirat nanti. Kita semua bila tengok mati, ingat kematian itu adalah satu perkara yang penting, yang perlu kita setiap hari kita ingat. Setiap hari kena fikir tentang kematian. Dia adalah satu pesanan, mati ini adalah satu pesanan yang amat-amat memberi kesan kepada jiwa kita kalau kita sentiasa ingat. Kalau kita gaduh dengan orang kan, kalau kita ingat mati ni bila-bila, mati ni bila-bila. Dan setiap kita semua dah ada tarikh kematian. Dah Allah dah tetapkan. Cuma bila? Tak tahu. Tak tahu bila. Tak adalah. Kalau ada siapa-siapa dapat mesej tarikh kematian anda sekian-sekian, itu scammer. Jangan percaya. Sebab tak ada siapa pun tahu bila tarikh kematian. Walaupun dia sakit dah teruk macam mana pun. Jadi Ustazah pun dulu pernah diuji dengan kanser stage 4. Kita waktu tu fikir apa? Fikir mati je. Dah nak mati dah. Dah mati. Tapi belum sampai masa lagi. Alhamdulillah boleh sampai ke saat ini. Boleh berkongsi dengan semua hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi subhanallah. Kematian itu adalah satu perkara. Masya Allah. Tak pasti. Sebulan sekali. Tak pasti kat Cik Rashid. Okey, jadi Masya Allah. Kematian itu ada satu perkara yang memang kita kena sentiasa ingat. Dengan anak-anak kita, kena sentiasa beritahu kepada mereka. Sampai satu masa nanti, Umi akan pergi, kamu pun akan pergi. Siapa dulu kita tak tahu. Anak saya kadang-kadang kata, Umi selalu ingat mati. Memang, kita kena sentiasa ingat mati. Kalau kita bergaduh dengan orang kan, kita ingat mati. Kalau kita tak sempat minta maaf dengan dia, bergaduh ni. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, kita kena fikir, ya Allah kalau tak sempat minta maaf sekejap lagi, keluar rumah ni tergolek jatuh, tiba-tiba meninggal dunia. Jadi Masya Allah tak sempat minta maaf. Itu akan membuatkan kita pergi minta maaf dengan dia. Ataupun kita marah ke orang, tak nak maaf ke orang. Fikir kematian. Cuba bayangkan kalau selepas ni kita tidur sekejap lagi, kita tiba-tiba tak bangun esok pagi. Jadi Masya Allah, kena ingat kematian. Jadi kematian itu amat-amat penting, yang perlu kita sentiasa ingat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rani. Okey, Masya Allah. Jadi subhanallah, dalam ayat yang kedua ni juga menyebut kematian yang dulu. Sebab apa? Allah nak bagi kejutan kepada kita. Bagi kejutan. Sebab apa? Nak bagi kita ingat, mati ni. Ingat mati dulu. Sebab kita ni selalu ingat hidup. Ingat dunia kerja tu hari nak pergi undi kan. Masya Allah. Jadi subhanallah, kena ingat dunia aja banyak. Bila kita fikir mati, tersentak tiba-tiba kan. Jadi Masya Allah, memang Allah nak bagi kita kejutan. Pada orang yang bertadabbur, pada orang yang berfikir tentang ayat-ayat Allah ni, Masya Allah. Sebab manusia ni selalu ingat hidup je, tak nak ingat mati. Jadi Masya Allah, Allah mulakan dengan kematian untuk beritahu kepada kita pentingnya kematian ni, bagi kita terkejut, bagi sentap sikit, supaya kita ingat, mati tu bila-bila, ingatlah sentiasa. Okey, Masya Allah, sambung lagi. Kekuasaan Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Masya Allah. Liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Jadi hidup ni memang akan diuji. Allah sebut dalam ayat ni, Allah ciptakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk uji kita. Jadi bila diuji, terima. Sebab itulah tujuan kita dihidupkan. Disebut dalam surah ni. Sebab ni kita baca tak rasa apa. Bila dah faham, ya Allah. Jadi peganglah ayat ni. Bila kita diuji, inilah ayat dia yang menjelaskan kepada kita. Yang Allah beritahu kepada kita, Allah jadikan kematian dan juga kehidupan untuk uji kita semua. Jadi hidup ni memang pasti akan diuji. Saya nak tajalah dengan semua para pendengar sekalian. Ada tak antara semua yang tak pernah diuji? Tak ada. Tak ada. Semua pasti akan diuji. Semua pernah diuji dengan pelbagai ujian. Jadi subhanallah, memang hidup ini akan diuji. Tak nak diuji, ni selepas kematian nanti. Selepas kematian nanti, Masya Allah, sekiranya diberikan ganjaran itu, diperolehi masuk ke syurga Allah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Moga kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah, terpilih menjadi hamba-hamba Allah, ya Allah masukkan ke syurganya, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ke sana, tak ada lagi ujian. Tak ada dah. Kenapa Allah uji kita? Kita hantar anak-anak kita pergi sekolah kan. Kenapa cikgu-cikgu, kalau ada antara sini yang cikgu, kan, cuti hari ni, jadi boleh dengar kuliah. Cikgu-cikgu, kenapa kita buat ujian dekat sekolah? Kita nak menilai
anak-anak murid kita ni faham ke tidak? Betul tak? Faham ke tidak yang berapa bulan duk ngajar anak murid ni? Lah selama 3-4 bulan ngajar ni tak faham apa ke benda je. Bila buat peperiksaan tu kita tahulah anak-anak murid ni faham ke tidak. Jadi masya-Allah, bila Allah uji kita, Allah nak nilai kita. Kita faham tak? Kita tahu tak? Macam kita belajar tentang kesabaran. Kita belajar kelak-kelak agama, masya-Allah kuliah-kuliah agama kan. Kena bersabar, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang sabar. Tapi bila kita diuji, Allah nak nilai kita. Kita nak sabar tak? Kita dah belajar dah, kita nak sabar tak? Jadi masya-Allah, saat itu kita sedang mengamalkan apa yang kita belajar. Bila diuji tu kita sedang beramal dengan erti kesabaran tu. Kita tak akan tahu erti sabar melainkan ada perkara, ada ujian yang memerlukan kepada kesabaran. Kita tak tahu erti kekuatan melainkan ada ujian yang memerlukan kepada kekuatan. Jadi subhanallah, memang hidup ini untuk diuji. Jadi bila diuji, alhamdulillah, masya-Allah. Memang inilah tujuan kehidupan kita, diuji. Kenapa Allah uji? Sambung lagi ayat selepasnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana antara kamu yang paling terbaik amalannya? Yang mana yang paling terbaik? Bukan paling terbanyak, tapi terbaik. Jadi masya-Allah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada menyebut dalam ibadah kita, dalam apa yang kita lakukan pun, pentingkan kualiti berbanding kuantiti. Jadi masya-Allah, semua benda. Kalau kita nak pilih baju kan, nak beli, kita tengok kualiti. Baju ni panas ke kan? Betul tak? Ni masya-Allah, tengok beg, tengok apa kualiti. Kita tak ada pakai ambil je, tengok koyak ke apa kualiti. Kita tak beli banyak-banyak ikut suka biarlah terkoyak-koyak, tak. Jadi masya-Allah, dalam kehidupan kita, ibadah kita, kita kena pentingkan kualiti. Jadi masya-Allah, dalam setiap amalan kita, bila kita baca surah Al-Mulk selepas ni, kualiti, nak jadikan bacaan kita berkualiti, kita faham apa yang kita baca. Jadi masya-Allah, sekarang ni bila kita dah tahu, masya-Allah, Allah jadikan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kita. Ujian tersebut untuk mengetahui manakah antara kamu yang paling terbaik amalannya. Masya-Allah, subhanallah, masya-Allah. Di sini mengajar kepada kita, apa jua yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik kerana dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat lain menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada perkara kita tak suka tapi ia baik untuk kita. Ada perkara kita suka sangat, kita nak sakit tapi tak dapat sebab dia tak baik untuk kita. Allah lebih mengetahui, kita tak tahu apa-apa. Jadi masya-Allah, dalam hidup kita ni ada perkara kadang-kadang kita nak tapi tak dapat. Masya-Allah, sebab Allah tahu apa yang lebih baik untuk kita. Ada perkara yang kita tak nak tapi kita dapat. Contohlah ujian, kita tak nak diuji. Siapa nak diuji? Siapa nak sakit? Siapa nak berada dalam kesusahan? Siapa nak berada dalam ujian yang menyakitkan, yang menyebabkan hati kita merasa sempit dan sebagainya? Siapa nak? Tapi inilah memang kehidupan, yang mana daripada kesempitan hati yang kita rasa, daripada ujian yang kita sedang lalui, akan mengajar kita arti kesabaran, akan membuatkan kita beramal pula dengan ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak uji melainkan ikut kemampuan hamba-Nya. Jadi bila diuji dengan apa-apa ujian, ia datang daripada Allah, kita sedang beramal dengan ayat tu. Allah uji ikut kemampuan hamba-Nya. Jadi insya-Allah aku boleh mampu untuk menghadapi ujian ni. Sebab Allah sebut dalam ayat Quran begitu, dan kita kena meyakini dan mengimani dan beramal ni dalam kehidupan. Jadi masya-Allah, penting kita faham Al-Quran. Sebab kita beriman dengan Al-Quran, kita kena faham, dan itulah cara kita nak mempraktikkan dalam kehidupan kita, masya-Allah. Disambung lagi dalam ayat ni, masya-Allah, wa huwal azizul ghafur, yang mana Allah sebut dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Masya-Allah, digabungkan dua sifat Allah, dua nama Allah, iaitu maha perkasa dan juga maha pengampun. Masya-Allah. Satu nama, bila kita dengar maha perkasa ni, hebatlah. Masya-Allah, akan timbul rasa macam menghormati, mengagumi kan, masya-Allah. Jadi Allah gabungkan dua sifat, yang mana bila kita merasakan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berhati-hati dalam kehidupan ini. Kita akan melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah, kita akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi mereka, kita manusia, kullu ibnu Adam khati'un wa khairu khati'in at-tawwabin. Semua anak Adam melakukan kesilapan, dan sebaik-baik mereka yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Jadi disebut dalam ayat ini, disebut juga Al-Ghafurnya Allah, Maha Pengampunnya Allah.
Yang mana bagi mereka yang melakukan kesilapan, jangan risau, Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah itu terlalu luas. Lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi teruslah minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari, ada riwayat mengatakan 70, ada riwayat mengatakan 90, beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda yang memangnya dah dijanjikan dengan syurga pun sentiasa beristighfar. Kenapa? Kenapa Rasulullah SAW buat? Yang pertama sekali, Masya Allah, tanda syukur Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Rasulullah SAW melakukan sedemikian rupa supaya kita tiru. Jadi contoh, sebab idola kita, contoh kita adalah Rasulullah SAW. Jadi kita perlu buat. Rasulullah buat banyak tu, kita kena lagi banyak lah, kena faham, kena baca tu dengan betul-betul minta pengampunan daripada Allah SWT. Walaupun kita baca 10 istighfar, tapi kita baca dengan rasa, kita boleh mengalirkan air mata, lagi memberi kesan pada jiwa kita. Jadi bukan tak salah kita nak baca 1000, tak salah. Bacalah 1000, Masya Allah. Tafadhal, dipersilakan, Masya Allah. Tapi kita bacalah dengan rasa kita sedang meminta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni, ya Allah, banyak sangat kita depan Allah kita main-main. Depan Allah waktu solat kita angkat takbir Allahu Akbar. Tapi fikiran kita boleh melayang-layang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nurisan, Masya Allah. Jadi subhanallah, fikiran kita kadang-kadang melayang-layang. Kita baca Al-Fatihah ni sebab kita tak faham. Kita tak faham apa yang kita baca. Kita baca Al-Fatihah, tapi fikiran kita duk cari kunci hilang. Fikiran kita duk cari apa benda yang macam-macam lah. Fikiran melayang pergi Australia, pergi London. Jadi Masya Allah, nasib baiklah fikiran tu boleh balik kat kita kan. Kalau dia pergi tu kita nak kena cari, jenuh juga kan. Jadi Masya Allah, waktu kita sembahyang, kita solat tu, kita baca Al-Fatihah, tapi kita boleh melayang-layang fikiran kita. Jadi subhanallah, perlunya pemahaman, perlunya memahami apa yang kita bacakan supaya nak melahirkan kepada khusyuk dalam solat. Bila kita solat nak dapat khusyuk, tips dia adalah kita faham apa yang kita baca. Setiap zikir yang kita baca dalam solat, zikir kita sebenarnya doa-doa sepanjang solat tu, Masya Allah. Baca duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampunkanku ya Allah. Kita baca tu kita kena faham. Ya Allah ampunkan kami, ya Allah, banyak yang kami tak faham. Baca dengan sambil lewa, menghadap Allah, kita boleh pergi fikiran merata-rata. Jadi ya Allah ampunkan kami, ya Allah. Jadi selepas ni ambil berat. Ambil berat tentang pemahaman Al-Quran. Kita lihat ya zaman sekarang kan, ramai macam hari tu pernah viral yang seorang remaja perempuan yang dikata dihafal Al-Quran, kemudian dia buka tudung dan sebagainya. Kerana apa? Dia hafal tanpa dia faham. Jadi subhanallah, kita perlu faham apa yang kita baca. Baru dia memberikan kualiti pada jiwa kita. Kualiti bila kita baca, kita akan rasa apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi Masya Allah, di ayat yang kedua ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang diceritakan pada yang kedua ini adalah ceritakan tentang ciptaan dia. Kita lah yang mana Allah ciptakan kita boleh dimatikan dan dihidupkan. Masya Allah. Jadi Masya Allah, kita ni bila tengok diri kita sendiri, apa yang kita nampak? Tengok cermin lah kan. Kita tengok cermin, nak tengok, nak keluar ni, nak pergi mengundi kan. Tengok cermin, okey, tengok semua. Kita lupa sebenarnya nak melihat. Bila kita melihat ciptaan Allah, kita kena berfikir. Disebut dalam Al-Quran, sifat-sifat ulul albab. Tahu tak ulul albab tu siapa? Orang-orang yang berakal. Kenapa disebut ulul albab? Sebab disebut ayat yang seterusnya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang mana ada dua perkara yang digabungkan. Bila nak jadi orang-orang yang berakal ni, dia kena zikir, dia kena fikir. Maksudnya alladzina yadhkuru, yang sentiasa berzikir, menyebut nama Allah dalam keadaan dia qiyam, berdiri, duduk ataupun mengiring, wa yatafakkaru, dan dia kena fikir. Dia zikir, dia fikir, barulah menghasilkan rasa yang begitu nikmatnya dalam ibadah yang kita lakukan. Masya Allah. Jadi nak jadi tergolong dalam golongan ulul albab, kena zikir, kena fikir. Jadi Masya Allah, bila kita baca surah Al-Mulk, kena berzikir, kita baca, dan kena fikir apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Nak masuk dalam golongan ulul albab tak? Mestilah nak disebut orang ulul albab, orang yang berakal. Kita ni Allah berikan kepada kita satu nikmat yang besar, iaitu akal. Kita ada otak. Dan kelebihan kita, otak kita ni boleh berfikir. Boleh fikir tentang
ciptaan-ciptaan Allah. Lihat kepada diri kita ni, Masya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, mata boleh berkelip lagi, hidung boleh bernafas lagi. Satu persoalan, kita kadang-kadang tak terfikir benda yang kita, sebab hari-hari kan kita bernafas kan, kita tak terfikir kan, Masya Allah, hebatnya Allah ciptakan oksigen, karbon dioksida, Masya Allah. Boleh masuk oksigen, boleh keluar karbon dioksida. Mana tak terfikir? Subhanallah. Padahal kita tak nampak pun. Tak nampak pun oksigen kat mana, karbon dioksida kat mana, kita tak nampak. Tapi sekarang ni kita sedang menyedut oksigen dan kita keluar karbon dioksida. Subhanallah. Cantiknya. Apa maknanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata ni berkelip-kelip. Berapa kali sehari kelip? Saya pun tak tahu berapa kali. Nak kira tak boleh nak kira. Masya Allah. Anak saya sebelah ni. Dia kata 100,000 kali dia kata kelip mata. Ini Masya Allah. Tak tahu berapa kali. Berapa kali kelip mata. Cuba bayangkan tak kelip mata. Apa jadi? Berayak air mata kita. Masya Allah. Sebab adalah anak murid saya. Anak murid baca Quran lah. Jadi Masya Allah. Dia diuji dengan sakit yang apa nama sakit tu, lupa saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mana sebelah muka dia saraf, dia kena jangkitan. Sebelah muka dia tak boleh gerak. Jadi sebelah muka dia jatuh, hidung jatuh, mata dia pun tak boleh kelip. Jadi dia kata berayak mata ni. Masya Allah. Subhanallah. Kita ni bila Allah tarik nikmat tu, baru kita sedar tu satu nikmat. Saya waktu kena diuji dengan kanser dulu, bulu mata ni dia dah banyak luruh lah kemo kan. Jadi Masya Allah, ketika mandi, dia terus direct masuk dalam mata. Jadi waktu tu, ya Allah, barulah tahu fungsi bulu mata ni. Kita ni tak fikir, kita tak lihat ciptaan-ciptaan Allah dekat muka kita je pun. Kat muka kita tengok cermin. Sebab tu dia anjurkan, diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bila tengok cermin kita baca doa, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi wa harim wajhi 'alan nar. Ya Allah, seperti mana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan juga akhlakku, dan jauhkan diriku daripada api neraka. Jadi Masya Allah, kena sentiasa berdoa, ya Allah, bagilah kita tengok cermin dah risau kalau tumbuh dah kedut-kedut dah sini, dah jerawat naik, dah risau itu. Hakikatnya kita perlu bersyukur. Ya Allah, terlalu banyak, terlalu cantiknya ciptaan Allah ini. Jari-jari kita ni, Masya Allah, diri kita ni boleh melahirkan kepada rasa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jari ni, kalau tanya dengan semua para pendengar kan, Masya Allah, mana yang paling best? Makan dengan tangan ke makan dengan sudu garpu? Tak apa, Ustazah jawab lah. Sebab kalau tanya mesti orang cakap, makan dengan tangan Ustazah baru puas. Kalau kita makan dekat hotel kan, kena makan dengan sudu garpu, tak puas, macam tak kenyangnya makan kan. Jadi Masya Allah, makan dengan tangan lagi puas. Kita boleh kaut semuanya, Masya Allah. Jadi Masya Allah, bila selepas ini kita lihat ciptaan Allah, kita fikir kehebatan Allah SWT. Nak jadi seperti ulul albab, jadi kita zikir, kita fikir, kita lihat, kita fikir. Kita fikir kepada kebesaran Allah, fikir kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung lagi Masya Allah kepada ayat yang seterusnya. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang mana selepas itu Allah menceritakan, Allah menjadikan khalaqa, allazi yang khalaqa, menciptakan, menjadikan sab'a samawatin tibaqa, 7 langit yang bertingkat-tingkat. 7 langit yang bertingkat-tingkat. Jadi Masya Allah, kalau kita lihat langit je lah. Lihat langit, apa yang kita rasa? Hebat tau sebenarnya langit. Satu ciptaan Allah nak menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah ni. Tadi cerita tentang kita ni, Allah jadikan kita yang mana hidup dan mati. Kemudian Allah ciptakan antara ciptaan yang hebat adalah langit. 7 tingkat ni kita nampak ni tingkat yang pertama, 7 tingkat kita tak sampai tingkat yang ke-7 tu. Jadi Masya Allah, begitu hebatnya ciptaan Allah. Kita tengok langit lah ke atas tu, tergantung, tanpa bertali, tanpa bertiang. Kita kalau rumah ni kena ada tiang. Kalau tak ada tiang, tak ada lah rumah kan. Jadi Masya Allah, Allah nak memperlihatkan kehebatannya, kekuasaannya kepada kita. Diceritakan tentang kekuasaan yang seterusnya itu, menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Yang bertingkat-tingkat. Jadi tibaqah ni tingkat-tingkat. Tabaq 1 tingkat. Jadi Masya Allah,
Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah sebut lagi, kita tak akan lihat daripada ciptaan-ciptaan Allah ini, ciptaan-ciptaan Ar-Rahman itu Maha Pemurah ini, min tafawut, daripada kekurangan, cacat celah. Kita tak akan jumpa. Kita tak akan jumpa daripada ciptaan Allah ini yang mana yang tidak sempurna. Kita tengok langit, tengok je. Sekarang keluar nak pergi ngundi kan? Cuba tengok langit tu. Tengok langit, subhanallah, masya-Allah. Farji'il basara hal tara min futur. Ni farji' ni. Ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia adalah fi'lul amar. Fi'lul amar adalah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Pergi tengok lagi. Tengok lagi dia kata. Tengok lagi langit, farji'al basar, pandangan kamu, hal tara min futur, ada nampak tak kecacatan? Ada nampak tak ketidaksempurnaan dengan ciptaan Allah? Allah perintahkan kepada kita. Jadi kita ni diperintahkan oleh Allah. Dia ada fi'lul amal, ada satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Tengok. Tengok dan fikir. Tengok dan rasa kehebatan Allah. Tengok dan masya-Allah rasai begitu hebatnya Allah Subhanahu taala menciptakan ciptaannya. Itu antara ciptaan-ciptaannya, masya-Allah. Jadi subhanallah, disebut di sini Allah suruh perintahkan kepada kita lihat lagi. Jadi masya-Allah. Sama lagi ayat seterusnya, thumma rji'al basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Dan sungguh kemudian irji' fi'lul amal lagi. Tadi fi'lul amal ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh lagi, tengok lagi. Mana 2 kali Allah suruh kita. Irji' ni kalau kita belajar bahasa Arab, raja'ah, kembali. Tengok lagi, tengok kembali. Tengok kembali dekat awan tu. Al-basar, pandangan kamu ini karratain, iaitu kalau sini tengok berkali-kali lah, tengok lagi. Katanya yang qalib ilaik, dia akan kembali pandangan itu kepada kamu, dan kamu tidak akan maknanya kamu tidak akan melihat kepada ciptaan Allah ini satu kecacatan, dan bahkan akan melahirkan kekecewaan dan juga keletihan. Kita akan letih. Banyak-banyak kali nak lihat kekurangan ciptaan Allah, tak akan jumpa. Kita tak akan jumpa. Jadi subhanallah, melihat kepada ciptaan Allah adalah satu kewajipan kita. Melihat dan berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Begitu hebatnya Allah. Jadi subhanallah, bila kita nak kenal dengan Allah, kita lihat ciptaan Allah ni. Kita lihat semua yang Allah ciptakan ni. Dan kita lihat, Masya Allah, kita akan melahirkan rasa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat ni menceritakan tentang ciptaan Allah dan juga menceritakan tentang nak memperkenalkan kita kepada Allah yang Maha Berkuasa ini. Masya Allah. Sambung lagi, selalu cepatkan sebabnya kita tak boleh nak tadabbur secara perlahan. Jadi Masya Allah. Sambung kepada ayat seterusnya. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Kemudian tadi Allah ceritakan kepada kita, Allah jadikan langit yang bertingkat-tingkat. Kemudian Allah ceritakan lagi. Masya Allah. Walaqad, sesungguhnya, zayyanna. Zayyan, itu telah kami hiaskan as-sama. Tadi banyak-banyak langit. Ini as-sama. Itu satu langit. Itu langit yang dekat dengan kita. Yang mana as-sama ad-dunya. Sama dunia. Itu langit dunia. Kita akan nampak di langit dunia ini. Masya Allah. Kenapa disebut dunia? Dunia ni kalau belajar bahasa Arab, adna, iaitu yang dekat dengan kita. Langit yang paling dekat dengan kita adalah yang nampak sekarang ni lah. Masya Allah. Kalau tengok sekarang ni, kita boleh nampak langit dekat atas tu kan. Masya Allah. Apa Allah hiasi langit ni? Bimasabih. Dengan lampu-lampu. Kalau kita belajar misbah, kalau anak-anak sekolah rendah kan, dia ada belajar misbahun, lampu dia kata. Jadi masabih ni banyak lampu. Bukan maksud di sini lampu dia adalah kiasan kepada bintang-bintang. Kenapa Allah sebut lampu? Sebab lampu ini dia menyinari, tapi dia berbeza dengan syamsu, dengan matahari. Matahari dia menyinar, dia panas. Tapi bintang ini dia tidak, malam kita tengok bintang, dia tak panas. Kan? Tapi dia memberi cahaya kepada kita. Masya Allah. Jadi subhanallah bimasabih. Kenapa Allah jadikan bintang-bintang ni? Waja'alnaha, dan Allah jadikan bintang-bintang ni rujuman lisyayatin. Rejaman untuk syaitan-syaitan. Kenapa? Kenapa? Kita tanya lagi. Sebabnya syaitan-syaitan ni memang dia akan, ketika wahyu, ketika Al-Quran diturunkan, syaitan-syaitan ni akan naik ke atas. Dia akan curi-curi dengar. Curi-curi dengar
untuk dia nak tahu apa yang Allah nak turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kalau kita lihat kitab-kitab sebelum ini, kitab Zabur, kitab Taurat, syaitan-syaitan ni akan naik ke langit dan dia akan curi-curi dengar, dan kita lihat kitab-kitab itu sekarang banyak telah diubah. Diubah dan sebagainya. Manakala Al-Quran dah Allah janjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku turunkan Al-Quran dan kami akan jaga Al-Quran. Itu Allah SWT akan menjaga Al-Quran. Jadi subhanallah, antaranya adalah bila syaitan-syaitan ini naik untuk mendengar kalamullah ini, maka Allah merejam dia dengan bintang-bintang ni supaya dia tidak dapat mendengar Al-Quran. Dan kita lihat masya-Allah satu kehebatan Allah, satu mukjizat Allah yang mana menjadikan Al-Quranul Karim daripada zaman Rasulullah SAW sampai ke sekarang, walau satu huruf pun tidak berubah. Masya Allah. Saya pernah buat satu program lah kan, program. Ini Masya Allah ketika tu buat program dengan Perkim, wanita Perkim Cawangan Kuala Lumpur Utara. Antara aktiviti yang saya buat, kami buat ia adalah telefon berkarat. Telefon berkarat. Adalah moci-moci ni, akak-akak ni kan. Ada 3 grup, 4 grup. Jadi ada 10 orang dalam satu grup. Sampaikan perkataan, kita bagilah ayat kan. Waktu tu juga pun boleh berubah-ubah perkataan. Jadi Masya Allah kan, saya nak kita menilai, melihat kebesaran Allah yang menjaga kalamullah Masya Allah dah beratus-ratus tahun Masya Allah, tetapi tidak berubah walau satu huruf. Subhanallah. Waktu buat program tu, contohnya bagi tahu ayat pertama, hidup kita akan mati. Macam tu, bila akhirnya hidup kita akan pergi jalan. Bertukar lain, berbeza sangat. Jadi Masya Allah, subhanallah. Apa yang kita ambil pengajaran daripada permainan yang dibuat tu adalah melihat kebesaran Allah. Menjadikan Al-Quran ni Masya Allah, Alhamdulillah, sampai ke saat ini tidak berubah walau satu huruf pun. Subhanallah. Masya Allah. Allah memang benar-benar, janji Allah itu benar. Bila Allah kata Allah nak pelihara kalamnya, maka sampai ke saat ini terpelihara. Jadi Masya Allah. Jadi selepas ni kita baca, kita faham, supaya kita tahu apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Sambung lagi tadi. Wa a'tadna lahum azab as-sa'ir. Dan Allah berikan kepada mereka, dan Allah berjadikan wa'atadna, iaitu lempar tadi, bintang tadi untuk dilempar kepada syaitan, dan kami sediakan kepada syaitan-syaitan ini wa'atadna lahum, itu kepada syaitan, azab yang menyala-nyala. Azab as-sa'ir. Jadi di sini masya-Allah menceritakan tentang neraka ni. Kalau untuk syaitan disebut azab as-sa'ir. Nanti selepas ni kita akan baca pula cerita pasal neraka. Jadi Masya Allah, tadi ceritakan tentang kita, Allah jadikan kita iaitu kematian dan kehidupan. Kemudian Allah tunjuk contoh, satu contoh, Masya Allah, yang dijadikan iaitu untuk kita lihat, iaitu langit. Kita lihat dan juga kita ambil pengajaran. Seterusnya mulalah Allah ceritakan pula tentang, nak bagi kita rasa takut, iaitu Allah ceritakan tentang azab neraka. Yang mana disambung lagi, walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Di sini bila kita baca, marilah sama-sama kita rasa. Yang mana sini orang-orang yang kufur kepada birabbihim, Rabb, kepada pencipta. Beza ya Rabb dengan ilah, dengan Allah. Rabb adalah pencipta. Dia bergabung 3 perkara. Al-Mulk, yang mencipta, yang memiliki, dan yang mentadbir. Kalau Rabb ni maksud dia, iaitu Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, dan Allah yang mentadbir kita, yang mengatur kehidupan kita. Jadi bila kita baca Rabb ni lebih kepada maksud yang sedemikian. Jadi Masya Allah, mereka ni orang-orang yang kufur kepada penciptanya. Jadi mereka ini diberikan azab jahannam. Tadi kalau syaitan azab as-sa'ir, kalau orang-orang kafir ni azab jahannam. Kita selalu sebutkan azab jahannam, masuk jahannam, neraka jahannam. Apa maksud jahannam? Pernah tak tahu apa maksud jahannam? Jahannam maksud dia adalah satu tempat yang dalam dan gelap. Kita pernah dengarkan cerita yang ada budak tenggelam dalam atau masuk dalam telaga kat luar negara kan dulu. Bagaimana keadaan dalam keadaan gelap, sempit, dan dalam, nak ambil bawa keluar punyalah susah. Jadi subhanallah, neraka ini dia punya dalam berpuluh-puluh tahun, tak salah 70 tahun, 70,000 tahun, wallahualam, tak ingat, lupa dah itu. Tapi maknanya dalam kedalaman dia begitu dalam, dan dalam keadaan dalam dan gelap. Ya Allah, macam mana keadaan kita nak bagi kita rasa takut. Ya Allah, azab jahannam, azab yang mana dalam keadaan kita dicampakkan ke dalam tempat yang gelap dan juga dalam.
Wa bi'sal masir. Itulah paling buruk, seburuk-buruk. Wa bi'sa ni maksud seburuk-buruk, yang paling buruk. Tak ada paling buruk lagi, melainkan inilah tempat yang paling buruk. Al-masir. Tempat dikembalikan. Jadi subhanallah, bila kita baca ni, perlu ada rasa takut. Ya Allah, kenapa Allah ceritakan tentang neraka ni? Tentang buruknya tempat ni. Memang azab yang begitu menggerunkan kepada kita, supaya lahir rasa takut dalam jiwa kita. Disambung lagi cerita pasal neraka ni. Kita sampai pukul berapa ya? Tak apa, saya terus. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ya Allah, subhanallah. Maksudnya kita perlu ada rasa ni. Disebut lagi macam mana keadaannya, mana Allah nak masukkan orang-orang kafir ni ke dalam neraka. Dan apabila ulqu, dicampakkan, dia tak masuk elok-elok, bawa masuk letak, tak, campakkan je. Allahu Akbar. Dia apabila dicampakkan ke dalam neraka ni, sami'u laha, orang-orang yang dicampak ni dia akan dengar. Dia akan dengar apa? Laha syahiqat, neraka ini bunyi jeritan, bunyi teriakan. Neraka ni akan menjerit. Dia tak suka, Masya Allah, tak suka bila ada manusia yang dicampakkan ke dalamnya. Wahia tafur, dan juga keadaan tu juga menggelegak-gelegak. Gitulah cerita, nak ceritakan. Maknanya keadaan neraka ni begitu neraka tu begitu menggerunkan. Keluarkan, Masya Allah, suara. Kalau kita dengan kambing mengembek kan, lembu mengembu. Lupalah saya, lembu mengembu. Jadi Masya Allah, kalau neraka, nama bunyi dia dipanggil syahiqan. Itu suara teriakan neraka. Jadi bila dicampakkan manusia-manusia kufur ini ke dalam neraka, akan dengar bunyi jeritan ni. Bunyi neraka ni akan menjerit. Jadi subhanallah, ini marahlah. Bila kita marah kan, bila manusia kita ni marah, kita akan jerit, geram, marah kan, jerit, marah kan. Jadi Masya Allah, dalam keadaan jantung kita macam nak pecah, nak marah. Macam itulah keadaan dia diceritakan neraka ni. Dia tak suka bila manusia dicampakkan ke dalam neraka ni. Jadi Masya Allah, neraka ni ada perasaan tak? Adalah. Sebab dia disebut dalam surah ni. Dia menjerit, dia ada perasaan, rasa benci, rasa tak suka dengan manusia-manusia yang dicampakkan ke dalam neraka. Okey, Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Saya habiskan satu lagi ayat sebab ini cerita tentang neraka. Takadu tamayyazu minal ghair kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Yang mana di sini hampir meledak. Maknanya tamayyazu minal ghair, disebabkan marah tadi hampir nak terpecah. Dia punya marah. Kita kalau terlalu marah kan, macam nak pecah dia kepala. Macam itulah. Dia punya marah dia dengan manusia yang dicampakkan ke dalam neraka. Kullama, setiap kali dicampakkan ke dalamnya manusia-manusia ni, faujun, kumpulan-kumpulan ini dicampakkan ke dalamnya, sa'alahum, neraka ni akan bertanya kepada mereka. Iaitu bukan neraka, iaitu penjaga-penjaga neraka. Khazanatuha, penjaga neraka ni akan bertanya kepada orang-orang kafir yang dicampakkan ke dalam neraka, alam ya'tikum nadhir, tak ada ke datang kepada kamu peringatan? Tak ada ke? Jadi Masya Allah, ini sampai ayat yang tu. Jadi subhanallah, ayat ke-8. Apa yang saya nak ingatkan kepada diri Ustazah dan kepada semua, satu persoalan yang terakhir sekali saya nak tanya kepada semua para pendengar. Al-Quran ini diturunkan kepada kita, apa tujuannya? Apa tujuannya? Disebut tadi dalam Quran. Ni maknanya kita ni, Al-Quran ni adalah sebagai peringatan kepada kita. Kita ni nak diingat, kita perlu faham. Dalam surah Sajadah, bal huwal haqqu min rabbika litundhira. Dia adalah, Masya Allah, hak. Al-Quran ini adalah yang hak, dan dia adalah diturunkan kepada kita daripada pencipta, yang mana sebagai peringatan kepada kita semua. Jadi Masya Allah, untuk kita jadikan Al-Quran ini sebagai peringatan, kita kena faham supaya dia betul-betul memberikan kesan kepada jiwa kita apabila kita membacanya. Jadi subhanallah, Masya Allah, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah, yang silap itu datang daripada kelemahan Ustazah sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak. Sesungguhnya semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sudahi dengan kalam mulia. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Saya sudahi dengan kalam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Hawa, masya-Allah. Terima kasih.